Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, memang cikgu setting untuk video, rakam video sebab Balkis dia punya Tok Wan meninggal, Wan dia meninggal. So dapat join, so cikgu akan upload lah video ni nanti dalam YouTube. Okey, so tanpa buang masa, kita mulakan kelas kita pada petang ini. Okey, so semua boleh tengok dekat skrin cikgu. Alright. Okey, sekejap. Okey, so jadi minggu lepas kita dah selesaikan berkenaan dengan pengamiran, kamiran yang tak tentu. So minggu ni kita akan tengok pula berkenaan dengan kamiran tentu. So apa beza kamiran tak tentu dan juga kamiran tentu? Senang saja. Apa beza dia? So kita tengok sah. So apa beza? So apa beza? Okey ya. Kita tengok beza kamiran ada dua, tak tentu dan juga kamiran tentu. Okey. So beza dia satu sahaja. Untuk kamiran tak tentu kita akan ada tambah C. Manakala kalau kamiran tentu kita tak ada tambah C. So kita takkan ada benda ni. Kita akan ada benda ni. Takkan ada. So itu dia punya perbezaan. Sekejap. Okey. So itu perbezaan kita yang tak tentu dan juga yang tentulah. So tambah C dengan tak ada tambah C. So sebab apa kamiran tentu tak ada tambah C? Disebabkan oleh bila kamiran tentu ni kita akan dapat satu nilai terus. Kita akan dapat satu nilai. Sebab apa? Sebab apa tak ada? Sebab dia akan dapat nilai. Akan dapat nilai. Akan dapat nilai. So, nilai tu nilai apa? Kita kena tahu juga apa maksud nilai tu. Apa yang dimaksudkan dengan nilai. Jadi nilai ini adalah kalau kita tengok dia punya aplikasi untuk pengamiran. Aplikasi untuk pengamiran. Nilai ini ialah luas. Nilai ini adalah luas. Yang kita buat kamiran tentu tu, yang kita dapat nilai tu, itu sebenarnya adalah luas. So luas apa? Luas bawah graf. Saya cikgu terang. Tapi sekarang dah faham apa beza kamiran tak tentu dengan kamiran tentu? Kamiran tak tentu dia ada tambah C, tapi kamiran tentu dia tak ada tambah C. Tetapi sebab apa? Sebab dia akan dapat nilai. So nilai tu nilai apa? Nilai tu adalah luas bawah graf. Okey, cikgu tunjuk contoh. Okey, kita tengok sini. Okey. Alright. So dia suruh cari nilai bagi kamiran tentu berikut. Cara pengamiran adalah sama. Sama sahaja. Tak ada beza. Tak ada beza pun untuk kamiran tentu dengan kamiran tak tentu. Dia punya teknik adalah sama. Cuma beza dia adalah yang tadi cikgu bagi tahu tu. Okey. Contoh. Okey, contoh kalau untuk soalan ni, okey, contoh saja. Yang ni cikgu pun tak cikgu pun tak pasti graf dia macam mana, tapi ini cikgu tunjuk contoh saja. So contoh cikgu ada satu graf, okey, yang dalam ni. Yang ni. Ini ni. Ini ni. So itu adalah apa? Kita akan, ini adalah fungsi graf. Ini adalah fungsi graf. Apa itu fungsi graf? Persamaan lah. Persamaan graf tersebut. Persamaan lengkung ke, sama. Fungsi graf dengan persamaan lengkung sama. Ini fungsi graf ataupun kita katakan sebagai persamaan lengkung. Persamaan lengkung lah.
Okey. So, contoh, cikgu ada graf kat sini. Okey, lengkung cikgu macam ni. Ini contoh sajalah. Okey. Kalau tengok dia punya bentuk betul, nanti kita tengok dalam internet lah. Okey, 1 per, okey, cikgu tulis So, graf ni dia punya fungsi dia adalah 1 per 3x tolak 4. Okey. Alright. So itu yang tengah-tengah tu. So apa yang dimaksudkan dengan yang ni? 3 dengan 2. 3 dengan 2 ni pula adalah ni. 3, 2, 3. Maksudnya dia punya x. Ini dia punya fx lah. So itu 2 dengan 3. Itu kita panggil dia sebagai limit. Limit. Itu kita panggil dia sebagai limit. Limit dia. So 2 dengan 3 tu apa maksud dia? So kita tengok dekat dalam graf untuk memudahkan kita. So itulah 2 dengan 3 yang dimasukkan dalam kita punya pengamiran tadi tu. 2, 3 lepas tu yang tengah tu yang 1 per tu adalah fungsi graf. Jadi bila kita dapat nilai, sekejap kita akan kira dapat nilai. Okey, nilai ni sekejap lah. So yang nilai tu yang mana? Yang tengah ni. Ini yang dimasukkan nilai, iaitu luas bawah graf. So itulah kamiran tentu, iaitu kita nak cari luas bawah graf. Luas bawah graf. So apa maksud limit? Limit tu kalau kita tengok dalam kita punya graf, dia adalah yang cikgu tunjuk tu. Dia punya kawasan mana yang kita nak cari luas. So kalau 2 dengan 3, so di antara 2 dengan 3 lah. Kalau contoh 1 dengan contoh dia kata 1. 1 mungkin dekat sini lah. 1. Sini. 1 dengan 3. So kita akan dapat luas yang lain pula. Luas dia contoh dia macam ni. Luas dia yang tu pula. Kalau 1 sampai 3. Tapi sekarang 2 sampai 3 je kan. Tengok yang tu. So cikgu nak bagi tahu itulah yang dimaksudkan dengan limit dan juga apa yang dimaksudkan dengan kamiran tentu. So kamiran tentu ni adalah kita nak cari luas bawah graf. Cuma pada 3.3 ni dia tak terangkan benda tu. Dia akan terangkan pada 3.4 ataupun satgi. Lambat sikit baru dia akan terangkan. Tapi cikgu tak mau. Cikgu nak bagi tahu siap-siap dulu supaya pelajar dapat faham terus. Apa beza kamiran tak tentu dengan kamiran tentu? Kamiran tentu dia lebih spesifik, iaitu kita nak cari dia punya nilai. So apa yang dimasukkan dengan limit? So limit tu yang cikgu tunjuk tu. Limit yang cikgu tunjuk ni. Ini limit yang kita tulis dekat sini ni. Iaitu dekat mana kita cari luas tu. Daripada 3 sampai 2. Tu limit kita. So yang tengah-tengah ni adalah fungsi lah. Fungsi ataupun persamaan lengkung yang kita nak cari macam tu. Okay. So itu pengenalan lah. Pengenalan kepada apa itu kamiran tentu. So macam mana nak cari nilai bagi kamiran tentu? Cara yang pertama adalah buat pengamiran macam biasa. Tak ada pun dia perbezaan. Okay, cikgu ambil dia punya pengamiran dekat bawah ni. Okay, buat macam biasa. Dia tak boleh duduk kat bawah, kena duduk kat atas dan kita tukarkan dulu. Okay, cikgu tulislah satu persatu dulu. Okay. So macam biasa kita tahu dia tak boleh duduk dekat bahagian bawah dan juga dia tak boleh dalam keadaan punca kuasa lah. Tukar dia dulu dalam bentuk negatif. Okay, kita tukar dulu. So kita akan dapat dalam kurungan 3x tolak 4 kuasa negatif 1/2 dx. Okay, settle. So tukar dulu. Jadi, nak buat pengamiran. Minggu lepas kita dah belajar dah. Ada 2 teknik pengamiran. Yang pertama boleh pakai formula. Yang kedua boleh pakai pergantian. Okay, so cikgu nak pakai formula pada hari ini. Okay, boleh cikgu nak pakai formula. So, formula dia mudah sahaja. Buat macam biasa. Tambah macam biasa. Kuasa tambah macam biasa. Negatif 1/2 tambah 1/2. Okay, bawa ke bawah. Kemudian ambil yang depan ni. Ambil yang depan X. Iaitu 3. Macam tu. Ataupun macam cikgu cakap lah. Yang depan tu maksud dia sebenarnya adalah kita buat pembezaan. Kita buat pembezaan terhadap dia. So dapatlah 3. Okey, boleh So kalau tak faham ke apa, tolong bagi kita cikgu. Ni, mau cikgu. Okay, tambah 1/2. Tambah 1.
tambah 1. Okey. Okey. Alright, settle lah. So, itu cara dia. Okey, so dekat mana kita nak buat limit tu? Okey, kita akan buat kurungan. Kita akan buat 3, 2 dekat luar. So tak akan ada tambah C. Sebenarnya ada tambah C betul. So ini tak perlulah. Tak perlu tambah C. So macam tu sahaja. Okey, boleh Ini cikgu guna cara formula Ini cikgu pakai formula. Formula. Bawa yang tambah tu ke bawah macam biasa, kemudian ambil yang depan, ambil yang A tu. Ambil yang depan 3, bawa turun ke bawah. Bawa turun ke bawah. Okey. Ini pakai formula Alright. So, kita selesaikan dulu satu persatu. Jangan kalut. Kita selesaikan dulu. 3x tolak 4, 1/2. Okey, yang bawah ni boleh tekan kalkulator. Mana kalkulator cikgu? Okey. Yang bawah tu boleh tekan kalkulator macam biasalah. Kita ada 3 negatif 1/2 tambah 1. Alright. So dapat 3/2 bawah ni. Okey, kemudian jangan lupa yang kita punya limit tu. Limit kita jangan lupa. Okey, cikgu tarik bagi kecil sikit. Okey. Alright, settle sampai situ. Okey, settle sampai sini. Alright, kemudian langkah yang seterusnya ni barulah langkah yang lain lah. Langkah di mana penambahan untuk kamiran tentu. Okey. So ini cikgu cakap ni lah pilihan. Pilihan. Kalau nak buat macam ni dulu pun boleh. Kan yang bawah ni 3/2 kan. So kita buat 2 ni atas. Okey, yang ni cikgu tak mau terang dah lah sebab apa jadi macam ni. Yang ni banyak kali dah cikgu terang. Okey. Alright. Okey, kemudian ini pilihan lah. Nak buat macam ni pun boleh. Nak buat 2 dekat atas, 3 dekat bawah pun boleh. Okey, ataupun nak terus gantikan pun boleh lah. Tak ada masalah. Okey. Kemudian selepas kita dah buat macam ni, barulah kita akan buat step yang paling penting lah, iaitu kita masukkan nilai limit tersebut. Had kita tu. So kita akan buat dekat X. Per 3, tutup kurungan, kemudian tolak pula limit yang belakang. Macam tu. So yang 3 dan juga yang 2 ni digantikan dekat tempat X tu. Yang 3 dengan 2 tu digantikan di tempat X tersebut. Sebab kita dapatkan nilai. Okey. So, lepas dah dapat macam tu, tekanlah kalkulator macam biasa. Tekan sahaja kalkulator macam biasa. Okey, 2. 3 tolak 4. 1/2. Bahagi 3. Sekejap, sekali lagi. Tolak 4. Kosong 1/2. Per 3. Sekejap. Sekejap cikgu settlekan dulu. Okey, so dapat sini 1.4907 tolak. Okey. Tolak. Okey, semua kan tekan kalkulator pastikan dapat sama macam cikgu. Kalau tak dapat tolong bagi tahu. Okey. 0.9428. Okey, 0.9428. Alright. Okey, kemudian kita tolaklah. 7 tolak 0.9428. So dapat jawapan 0.5479. So itu jawapan kita. Okey. So waktu tekan kalkulator tu kena hati-hatilah. Waktu tekan kalkulator tu kena hati-hati ya. Nak buat satu persatu pun boleh ataupun nak buat macam cikgu pun boleh. Jadi yang jawapan yang terakhir ni 0.5479 ni, inilah yang nilai bawah graf kita tadi tu. Ini. So kalau ikutkan sinilah 0.54 0.5479. So itulah nilai dia. Itulah nilai kita.
Okey. Semua dapat jawapan tu? Ada yang tak dapat tak jawapan tu? Semua dapat ke jawapan tu? Ada yang tak dapat tak? Kalau tak dapat tolong beritahu cikgu Okey, semua dapat lah. Kalau semua dapat, betul lah semua dapat Okey, right. So itulah dia punya penambahan untuk kamiran tentu, iaitu kita kena masukkan nilai. Kita akan masukkan nilai lah, masukkan nilai yang limit tadi tu. So kita akan buat dia step by step lah. Okey. Boleh Alright, kalau tak dapat tolong bagi kita cikgu Okey. So ini baru satu lah, ini baru pengenalan kepada nak cari pengamiran, kamiran tentu. Okey. Alright, kita tengok pula. Sekejap cikgu nak double check dia. Okey, alright. So boleh So itu jawapan kita yang terakhir kita. Okey, so kita tengok pula soalan yang seterusnya. So soalan yang seterusnya ni dia suruh kita praktis lah. Praktis untuk buat kamiran tentu. Okey, cikgu akan tunjuk 3 contoh. Cikgu akan tunjuk 3 contoh. Kemudian cikgu nak minta pelajar buat lagi 3 lah. Kita akan buat sama-sama lah. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey. Tengok soalan yang pertama. Alright, dia suruh kita buat pengamiran dia macam biasa. Jadi tak boleh duduk dekat bahagian bawah, kena bawa dia naik atas. So kita bawa dia naik atas. Okey. Dia akan jadi 5x negatif 3 dx. Okey. Boleh Kemudian buat pengamiran macam biasa, tambah kuasa bawa turun bawah. Tambah kuasa bawa turun bawah. Okey. Tapi kita dah tak ada tambah C sebab kita ada limit 5, 1. Alright. Kemudian, kita selesaikan dulu. Jangan kalut. Selesaikan dulu satu persatu. Pelajar kadang-kadang dia kalut. Dia terus nak masuk nilai kan. Tak perlu. Kita masukkan dulu. Negatif 2. Bawah pun negatif 2. 5, 1. Okey. Kemudian, kita susun bagi cantik dulu. Cikgu memang akan susun sampai dapat satu nilai yang elok lah. 2x kuasa 2. Okey. Bila sampai macam ni, barulah kita akan masukkan limit tersebut. So, baru kita masukkan limit. Cikgu naik atas. Okey. Alright. So, cikgu akan dapat negatif, cikgu buku kurungan, negatif 5 per 2, 5 kuasa 2. Tolak negatif 5, 2, 1 kuasa 2. Jangan lupa dia ada negatif jangan duk ingat ada tolak dekat sini. Dekat sini dah hilang. Ada. Ada jangan tersilap. Dia masih lagi ada. Negatif tu ada. So ingat. So 5 ni adalah dekat sini. 1 ni yang ni Okey. Kemudian boleh kira. Okay, kalau kata dalam kalkulator payah nak tekan, siapa yang pakai kalkulator hitam kan dia payah nak tekan satu persatu. So boleh buat buat dulu yang bawah, tak ada masalah. Maksudnya kita buat macam ni dulu. Negatif 5 per 2 dalam kurungan 5 kuasa 2. Boleh, tak ada masalah. 50. Tolak negatif 5, bawah ni 2 lah. Buat macam ni pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, buat satu persatu. Okey. Kemudian baru tekan kalkulator. Negatif 5 per 50 tolak dalam kurungan negatif 5 per 2. So kita akan dapat 2.4. Siap. 2.4. 2.4. Okey. Boleh 2.4. Okey, dia suruh kita buat tepat kepada 2 titik perpuluhan. So kena tambah sikit lah. Ini baru 1 titik perpuluhan, so kosong. Okey. So dapat jawapan yang pertama. Okey, boleh so ingat susun bagi cantik dulu, barulah masukkan nilai limit. Nilai limit pun senang je. Masuk tolak. Masuk tolak.
Masuk atas, tolak bawah. Masuk atas, tolak masuk bawah. Kita masukkan yang atas, kita tolak dengan yang bawah. Macam tu sahaja. Okey. Alright. Okay, cikgu akan buat A, C, D. Nanti yang pembuat B, D, F lah. Kita akan buat sama-sama. Okey. So, mari kita lihat untuk soalan C. Kalau ada masalah, tolong bagi tahu cikgu. Kalau ada masalah, tolong bagi tahu cikgu. Okay, tengok soalan C pula. Okey, soalan C. Kita tengok dia punya soalan. Okey, kita nampak dia ada tambah, dia ada bahagi. Okey, cikgu pernah bagi tips pada waktu awal kita belajar dulu. Kalau ada bahagi, kita kena buat permudahkan. Kalau ada bahagi, permudahkan. Kalau ada bahagi, permudahkan. So, macam nak permudahkan, kita pecahkan dia dulu. Pecahkan dia dulu. Ada bahagi, permudahkan. Okey, pecahkan dia dulu. Buat macam tu. Okey. Kemudian potonglah atas habis, bawah cikgu. Atas habis dah. Okey, bawah habis, atas tinggal 1. Bawah habis, atas tinggal lagi 2. Okey, 3 dengan 4 tak boleh buat apa. Sini boleh lagi 1, 2. Tak ada masalah. Kita buat. So, kita akan dapat 6, 3. 3x per 4 tambah. Sini dapat x kuasa 2 per 2. Okey, boleh X kuasa 2 per 2. Nak bubuh 1 kat depan pun boleh. Tapi cikgu tak bubuh saja. Saja tak bubuh. 1 kat depan dia saja tak bubuh. Okey. Boleh Okey, kemudian kita buatlah pengamiran macam biasa. Buat pengamiran macam biasa. Okey, kita buat pengamiran macam biasa. Kita akan dapat 3x 1 tambah 1. 4, 1 tambah 1. Pastikan darab. Tambah. 2 tambah 1. 2 tambah 1. Okey, kemudian jangan lupa. Limit 6, 3. Limit 6, 3. Okey, kemudian janganlah kalut. Macam cikgu cakap, jangan kalut. Settlekan satu persatu. Ini X kuasa 2 per 8. Okey, boleh 1 tambah 1, 2. 2 darab 4, 8. Tambah X kuasa 3 per 2 tambah 1, 3. 3 darab 2, 6. Okey. 6, 3. Alright. Okey. Cuba kecilkan sikit. Tak boleh kecilkan. Tak boleh. Tak apa. Sebab ni gambar. Okey, tak apa. Alright. So, cikgu, kalau ada 2x macam mana cikgu? Sama. Kalau ada 2x, gantikan kedua-duanya. Okey, buat macam ni. Ada 2x, gantikan kedua-duanya. Okey, maksud cikgu. Okey, yang pertama, sini 6 kuasa 2 bahagi 8 tambah 6 kuasa 3 per dengan 6. Okey. Tutup kurungan, tolak. 3 kuasa 2 per 8 tambah 3 kuasa 3 per dengan 6. Tutup kurungan. Okey, boleh. So gantikanlah. 6, sini ada 6, sini pun ada 6. Okey, kemudian 3, sini pun ada 3, sini pun ada 3. Kena ganti kedua-duanya. Kalau ada 3, gantikan ketiga-tiganya. Macam tu. Tak ada masalah. Okey, selesai. So, kita substitute masuk. Kita selesaikan satu persatu. Kita buat dulu kurungan yang pertama. 3, 6 kuasa 2. 3 bahagi 8. Okey, dapat sini 27 per 2. Cikgu buat satu persatu ni. 6 kuasa 3 bahagi 6. Dapat 36. Tapi kalau siapa nak teruskan terus pun tak ada masalah. Kuasa 2 per dengan 8. Okay, 27 per 8 tambah 3 kuasa 3 per dengan 6. 9 per 2.
Okey, kemudian boleh selesaikan terus. 27 per 2 tambah 36 tutup kurungan, tolak. 27 per 8 tambah 9 per 2 tutup kurungan. So kita akan dapat 41.625, tapi jawapan nak 2 tepat puluhan, so dapatlah 41.63. Settle. So dapatlah jawapan kita. Okay. Boleh ah? Alright. So untuk soalan C ni, ada apa-apa masalah tak? Sebelum cikgu nak teruskan ke soalan E. Cikgu akan buat satu persatu. Cikgu akan buat 3 soalan, kemudian cikgu akan minta pelajar buat lagi 3 soalan. Cikgu nak guide. Cikgu tak mahu cikgu buat seorang je. So rugilah lagi. Okay. So ada masalah tak untuk soalan C ni? Kalau ada tolong bagi tahu cikgu. Senang. Dia punya teknik sama, cuma hujung-hujung tu kita kena gantikan kita punya limit. Macam tu sahaja. Okay. Kita tengok soalan C. Kalau tak ada soalan, cikgu teruskan kepada soalan C. Alright, tengok soalan C. Mahu cikgu soalan C lah. Soalan E. Soalan E. Okay, soalan E pula. Alright. Soalan E sama. Alright, tak ada masalah. Okay. 5 tu tak payahlah buat naik atas. Sebab kita tu nak buat pengamiran terhadap X saja. So 5 tu tak ada masalah. Okay. So kalau 5 ni, pelajar nak buat macam ni pun boleh. Nak buat macam ni pun boleh. Kan dia 5 dekat bawah kan. So dia sama dengan 1/5. So boleh buat keluar. Buat macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Sebab dia per dengan 5, so dia mesti 1/5 lah. Depan ni nombor 1 sebenarnya. Tapi tak letak. So bawa keluar pun boleh. Jadi 1/5. Cikgu lebih suka bawa keluar macam ni. So pelajar bolehlah training nak bawa keluar. Kalau macam yang atas ni tak boleh lah. Yang atas ni susah sikit kalau nak bawa keluar. So kalau macam ni boleh. Tak ada masalah. Okay. So bila dah bawa keluar, kita pun buatlah pembezaan. So ada 2 cara nak buat teknik pergantian boleh. Nak buat teknik formula pun boleh. Okay. So cikgu pakai teknik formula. Cikgu pakai teknik formula. Okay. So langkah pertama macam biasalah. Okay, kita buat pengamiran. 2 tambah X, 2 tambah 1. Okay, kemudian bawa masuk bawah. Okay, soalan cikgu, dekat depan ni nombor apa yang kita kena ambil? Nombor apa yang kita kena ambil? Nombor 2 ke? Nombor 1 yang dekat depan ni? Okay, tolong jawab kat komen, Sat. Nak bubuh nombor apa ni? Pakai formula kan? Kita kena ambil satu nombor letak kat bawah kan? Jadi cikgu abad, apa kita nak ambil nombor yang mana? Duduk depan mana? Nombor 2 ke nombor 1 yang kita nak letak dekat bawah? 1. Kita jawab tengok. Okey, Ali akan 1. Lagi? Yang lain? 1. Okey, Afrina bukan 1. Okey, so depannya adalah 1. So apa 1? Kita ambil yang depan X. Yang A ni. Kita ambil yang depan X ni, yang A ni. So janganlah ambil nombor 2. Okey. So kita tutup kurungan. Okey, 5, 1. Okey, boleh Alright. So kita boleh selesaikan dia. So kita akan dapat alright, atas kita dapat 2 tambah X kuasa 3 per dengan 3. Okey. 5, 1. Alright. Okey. So kita boleh gantikan dia. Okey, 1/5 tu jangan kacau dia. Biar je duduk kat belakang. So kita gantikan dulu yang pertama. Kita gantikan dulu yang pertama. 2 tambah 5. Maaf cikgu. 2 tambah 5 kuasa 3 per 3. Tolak. 2 tambah 1 per 3. 3. Okey, tutup kurungan. Alright. Okey. So ingatlah cikgu dah highlightkan dekat sini. 5 dia dekat sini. Okey. 1 dia dekat sini. Alright. Okey, boleh Okey.
So kita selesaikan dulu. Kat atas ni. So kita akan dapat 1/5 tu biarkan kat luar. Tak kacau dia. Okay. So yang atas tu kita dapat 2 tambah 5 kuasa 3 bahagi dengan 3. Ni cikgu buat terus. So dapat sini 3/3 tolak 3 kuasa 3 per 3. So dapat sini 9. Alright, selesaikan. 3/3 per 3 tolak 9. Okay. So dapat kat sini 105.333 kan. So ambil 3 2 kali lah. Okay, kemudian darablah 1/5 masuk dalam okay. So dapatlah 21.066 tapi kita nak bundarkan menjadi 2 tepat perpuluhan. So 2.1.07. Dapat 2.1.07. Okey. Okey, boleh Alright. So cikgu cadangkanlah untuk para pelajar kalau nak buat soalan yang ada kurungan kan, mesti ada kuasa kat luar tu kan. Buat pakai formula pun boleh lah. Formula lebih mudah. Cuma kaedah pergantian tu kena tahu juga, semangat cikgu cakap, takut soalan dia minta. Soalan minta menggunakan kaedah pergantian. So kena tahu juga. Tak apa, lepas ni cikgu akan praktis pula cara nak buat kaedah pergantian. Okey. So selesai 3 soalan. Okey, selesai 3 soalan yang cikgu tunjuk. Alright, so sekarang cikgu nak minta para pelajar pula tolong buat 3 soalan. Buat ni dululah. Cikgu ni. Okey, buat 2 soalan yang pertama dulu. B dengan D dulu. Okey, B dengan D. Okey, soalan B nak buat macam mana? Nak buat macam mana soalan B ni? Siapa boleh beritahu cikgu? Yang ni cikgu nak guide sikit sebelum nak buat ni. Okey, untuk soalan B. Macam mana kita nak buat? Ada bahagi, kena ingat, kena permudahkan. So, macam mana kita nak permudahkan persamaan tersebut? Siapa boleh beritahu cikgu? Macam mana nak permudahkan? Macam mana nak permudahkan ni? Nak pecahkan pun tak boleh. Sebab bawah 3x tambah 1 kan. Kalau dia per dengan x sahaja ke, boleh lah nak pecahkan. Siapa boleh beritahu cikgu? Macam mana nak permudahkan persamaan ni? Sebenarnya pengamiran ni senang. Semua boleh buat. Tapi dia jadi stuck bila soalan dia masukkan apa dia panggil ni? Cikgu tu. Persamaan. Masukkan persamaan yang macam ni. Macam mana nak buat? Okey. So, cuba tengok dekat kita. Yang kita boleh nampak adalah yang atas ni. Yang atas ni yang kita boleh permudahkan. Sebab yang bawah tu dah tak boleh buat apa dah. Dia 3x tambah 1 sahaja. Okey, yang bahagian atas ni, kita dapat 9x kuasa 2 tolak 1. Okey. So, 9 boleh jadi 3 kuasa 2. X kuasa 2 tolak 1. 1 cikgu buat kuasa 2. So, ingat tak? Ini. Operasi tolak, semua ada kuasa 2. So, kita boleh jadikan dia sebagai 3x tambah 1, 3x tolak 1. Ini waktu tingkatan 2 kita belajar. Kita dah belajar kan permudahkan dengan pengfaktoran. So ini salah satu teknik pengfaktoran lah. Teknik pengfaktoran. Iaitu semua ada kuasa 2. Kemudian operasi tolak. Operasi tambah tak boleh operasi tolak. Baru kita boleh buat teknik pengfaktoran yang ni. So, cikgu dah bagi dah tips sikit. So, dia akan jadi macam ni lah. So, kita akan dapat 3x tambah 1, 3x tolak 1 per 3x tambah 1. So, kita boleh potong. Ni dx, mohon cikgu. So, dah akan dapat
3x tolak 1 dx sahaja. Okey. Alright. So cikgu dah bagi dah tips tu. Okey, cuba buat. Kemudian macam biasa, hantar dekat WhatsApp cikgu. 2 soalan sahaja. Cepat. 2 soalan sahaja. Kau tengok. Dapat ke tak cara nak buat? Kalau ada soalan, WhatsApp cikgu. Maksudnya WhatsApp cikgu tu. Okey, go. Nanti cikgu guide. Cikgu guide dekat sini pun boleh, cikgu nak guide dekat WhatsApp pun boleh. Alright, cuba buat 2 soalan.
Okey, lagi. Ha, lagi tengok-tengok. B dengan D ya. Sekejap lagi C lagi. Siapa dah siap B dengan D? Boleh cuba tengok C. F, maaf cikgu. F. F. Okey, boleh tengok F pula. Kita akan perbanyakkan sikit lah latihan yang ni ya. Ha, kalau ada masalah pun tolong WhatsApp cikgu kak. Kalau macam tak pasti. Betul ke cikgu? Dah buat skak jalan kan? Betul ke? Beritahu cikgu. Boleh tak? Suhairah tak hantar lagi ke cikgu?
Okey. Boleh tak? Frina. Frina. Boleh ke tak? So tadi dah tukar. So jadi macam ni. Betul dah. Tak ada masalah. Negatif 3 di X. So nak buat pengamiran. Okey, senang saja pengamiran dia. Tambah kuasa. Okey, bawa turun bawah. Lepas tu ambil dekat bahagian depan ni. Bahagian depan X tu. Iaitu 1. Sebab apa? Sebab dia dalam kurungan. Dalam kurungan. Lepas tu ada kuasa dekat luar. Dalam kurungan ni ada X kan. Ada kurungan macam ni. Yang ada kurungan macam ni. So kita kena buat cara formula ataupun cara pergantian. So boleh pilih yang tu. Cara formula ataupun cara pergantian. So kena tengok balik. Okey. So kita akan dapat 3 X tolak 2 negatif 2 per dengan negatif 2. Negatif 2. Okey. 5, 3. Alright. Okey, boleh. Okey, kemudian boleh gantikan lah. Gantikan macam biasa. Gantikan 3, 5 tolak. Abang cikgu. Abang cikgu, set. Bawa turun bawah dulu. Bawa turun bawah dulu. Bawa turun bawah dulu. Okey, bawa turun bawah dulu. Bawa turun bawah dulu. Okey, jadi macam tu. Okey, kemudian masukkan. Okey. Alright, tolak. Dalam kurungan. Negatif 3 per 2. 3 tolak 2 kuasa 2. Okey. Lepas tu boleh selesaikan lah. Lepas tu boleh selesaikan terus. Cuba check balik Afrina. Check balik yang untuk nilai macam ni. Check balik. So apa beza dia? Sini 5. Sini 3 lah. Okey. Senang je. Tolak kuasa. Tolak kuasa. Tambah kuasa. Bawa turun bawah. Kemudian ambil depan X tu. Depan X. Macam tu saja. Depan X tu ambil saja. So dapat jawapan lah. So kita dapat jawapan. Okey. Boleh akan dapat 1.33 ataupun 4/3. Sama je lah. 4/3 ataupun 1.33. Boleh pilih lah salah satu. Okey, boleh alright. So yang soalan bawah ni pula. Okey, boleh aku teruskan Kejap. Okey, jawapan untuk yang atas tu adalah 0.5. Yang atas ni jawapan dia adalah 0.5. Okey, semua dapat pastikan dapat 0.5. Okey, kalau tak dapat tolong beritahu cikgu Kalau tak dapat tolong beritahu cikgu Yang atas tu ada jawapan dia adalah 0.5. 0.50 lah. Okey. So tengok pula yang soalan F. Tengok pula soalan F. Okey, untuk soalan F dia saja je letak kurungan macam ni. Tapi sebenarnya dia tak ada fungsi apa-apa pun lah. Tak ada fungsi pun. Tak ada fungsi apa pun. Saja je letak untuk kelirukan kita. Kita buat macam biasa dulu. Kita permudahkan dia dulu. Kita ada 2X. X bawah dengan X atas kita boleh potong. Okey. So jadi 4 je lah. Atas jadi tinggal 4. So dia akan dapat 4 tolak 10X kuasa 4 dx. Okey. So kurungan tu tak ada masalah. Kurungan tu dia hanya nak kelirukan kita sahaja. Sebab dia tak ada kuasa pun dekat luar dia. Nampak tak? Dekat kurungan tu tak ada kuasa pun dekat sini. Dekat sini tak ada kuasa pun. Jadi bila tak ada kuasa, maksud dia kurungan dia tu tak memberi maksud apa-apa.
So tak perlu letak pun tak ada masalah. Kalau dia ada kurungan, ada kuasa dekat luar, jadi kita nak buat pengamiran pun kena buat cara formula lah. Cara formula. Okey. So kalau soalan macam ni, nak buat pengamiran, buat macam biasa je lah. Buat macam biasa sahaja. Kalau nombor dapatlah X. Tolak. Yang ni buat macam biasa, tambah 1, bawa turun bawah. Okey. 4, 1. Sama sahaja. Sama sahaja. Okey. Kemudian kita gantikan dia. Tolak. Maksud cikgu tak payah ganti lagi. Cikgu pula yang kalau ganti. Selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Cikgu. 4x tolak 10x kuasa 5 per dengan 5. 4, 1. Kemudian ganti masuk dalam. Okey. So, sini akan dapat 4 tolak 10 kuasa 4 kuasa 5 per 5 tutup kurungan. Tolak 4, 1 tolak 10 1 kuasa 5 per dengan 5 tutup kurungan. Okey. So, sini 4, sini 4, sini 4. Sini 1, sini 1, sini pun 1. Okey. Boleh Alright. Kemudian tekanlah. Tekan jawapan terakhir kita. Okey, boleh tekan. So 4 tolak 10 kuasa 5. So yang ni dapat negatif 2032 tolak ni 2. Okay, so jawapan akhir kita akan dapat negatif 2034. Negatif 2034. Okay, boleh Okay. Negatif 2034. Okay. Alright, cikgu gantikan masuk saja. So dapatlah jawapan. So ingat dia hanya trik kita dengan kurungan tu. Padahal kurungan tu tak membawa maksud apa-apa pun. Kurungan tu tak membawa maksud pun. Dia saja je letak. Okay, boleh Okay. Jadi sebelum cikgu nak pergi ke soalan yang seterusnya, cikgu tak puas hati lagi. Okay. Cikgu nak suruh kita buat lagi. Buat lagi pengamiran. Sebab ada lagi yang tak berapa mahir lagi pengamiran. So kita buat lagi pengamiran. So cikgu ambil latihan lagi. Negatif 1, negatif 3. 3 per 5 tolak 3x kuasa 3 dx. Okay. Alright. So sekali lagi. Cikgu nak tunjuk lagi. Okay. So cara dia sama. Tak boleh duduk dekat bawah. Kita bawa naik atas dulu. Itu teknik yang pertama. Jangan letak dekat bawah. Kena bawa dia naik atas. So dia akan jadi negatif 3 dx. Okay. Alright. So bila nampak saja ada kurungan dan juga ada kuasa dekat luar. Ada kurungan dan ada kuasa. Maksudnya yang ni. Yang ni. Yang ni. Ini. Bila saja kita nampak bentuk yang ni, bermaksud ada dua cara. Formula ataupun pergantian. Kaedah pergantian. So, hari ni cikgu duk buat formula sahaja. So, formula mudah lagi daripada pergantian. So, macam nak buat? Okay, bila kita buat pengamiran, kita buh kurungan 3. Yang atas ni salin macam biasa. Salin tambah kuasa. Salin tambah kuasa per dengan yang tambah kuasa. Kemudian ambil yang depan X. Ambil yang depan X yang ni. Iaitu negatif 3 buat turun bawah. Itu formula. Itu formula. Sebab tu cikgu cakap formula. Macam tu je. Tambah kuasa kemudian ambil yang depan kurungan tu.
I depan X tu. Dia kalau negatif 1, kita ambil negatif 1. Kalau ada 1, kita ambil 1. Tak ada benda lain dah. Okey. Kemudian kita settlekan satu persatu. 3, 5 tolak 3X dapat negatif 2. Yang bawah ni kita buat macam biasa lah. Negatif 3. Okey. Negatif 3 tambah 1. So dapat 6. Bawah dia dapat 6. Okey, tutup kurungan. Negatif 1, negatif 3. Kemudian, kita buat turun dia punya ni. Yang negatif tadi tu. Okey, kuasa 2. Tutup kurungan. Yes, macam tu sahaja. Alright. Kemudian nak buat apa lagi? Masukkan nilai, gantikan nilai. Gantikan nilai. 5 tolak 3, negatif 1. Untuk kuasa 2. Tolak 3. Okey. 6, 5 tolak 3, negatif 3. Untuk kurungan, kuasa 2. Okey. Sama. Negatif 1, sini negatif 1. Negatif 3, sini negatif 3. Okey. Boleh? Kemudian settlekan macam biasa. Settlekan macam biasa. Tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Okey. So, yang bawah tu selesaikan dulu sebab panjang. Okey, dapat 3/384 tolak. Okey, 3/1176. Kita tolak macam biasalah. Okey, so dapatlah jawapan 33/6272. Siap. Macam tu sahaja. Okey. Macam tu saja. So sekali lagi saya nak bagi tahu, kalau nampak sahaja ada kurungan kemudian ada kuasa dekat luar, ada dua cara je. Formula ataupun pergantian. So boleh pilih salah satu, formula ataupun pergantian. So janganlah keliru. Jangan keliru dengan bentuk yang lain. Kalau bentuk tu tak ada dalam kurungan, dia ada dua je bentuk. Satu bentuk yang lain, satu lagi bentuk macam ni. Satu lagi bentuk macam ni. So yang ni sahaja yang ada dua. Yang lain tu kita buat pengamiran macam biasa sahaja. Jangan duk pening. Okay, contoh dia, contoh. Contoh cikgu ambil Okay, contoh cikgu ambil ni. Okay, cikgu ambil yang ni. Besar je tu deh. Allah. Jangan cikgu kecilkan sikit. Okay, contoh dia cikgu ambil yang ni. Okay, contoh cikgu ambil yang ni. Okay, contoh cikgu ambil soalan macam ni. 51 2x kuasa 2 tambah 3x dx. Okay. So tengok dekat soalan ni. Perhati betul soalan ni. Dia ada kurungan tapi dekat luar tak ada kuasa. Tak ada kuasa. Kuasa 1 je. So kurungan dia tu tak membawa maksud apa-apa. Jadi untuk buat pengamiran, kita buat pengamiran macam biasa. Kita buat pengamiran macam biasa. Tambah kuasa, bawa ke bawah. Tambah kuasa, bawa ke bawah. Tambah kuasa, bawa ke bawah. Kemudian letaklah 51. Okey. So kita selesaikan dulu. 2x kuasa 3/3. Tambah 3x kuasa 2/2. 51. Okey. Nampak tak? Itu dua perbezaan. Nampak tak? Satu dia ada kurungan, kemudian ada kuasa. Macam ni. Ada kurungan dan ada kuasa dekat luar. Satu lagi, dia nombor. Walaupun dia ada kurungan kat sini, tapi dia hanya nak mengelirukan kita. Ada ni tapi dekat atas dia, dekat dia punya kurungan tu tak ada kuasa. So kita buat pengamiran macam biasa. Jangan keliru. Pengamiran ada dua bentuk je.
Satu yang ada kurungan dan ada kuasa. Lain satu tu kita semua buat pembezaan macam biasa. Untuk tahap tingkatan 5 lah. Next sikit lagi dia ada bentuk lain pula. Untuk tingkatan 5 ada 2 bentuk tu je. Jangan keliru. Jangan keliru. Cikgu minta tu tolong. Rugi kalau keliru. Okey, kalau kita selesaikan. Kita masukkan nilai. 5 kuasa 3 per 3 tambah 5 kuasa 2 per 2 tolak 2 1 kuasa 3 per 3 tambah 3 1 kuasa 2 per 2 tutup kurungan. So cikgu gantikan macam biasa. Cikgu tunjuk lagi sekali. Okey, 5 dekat sini 5 5. 1 dekat sini 1 1. Cikgu gantikan Okey. Gantikan dekat sini. X kita tu. Kemudian so dapatlah jawapan terakhir kita. So cikgu terus tekan. Sana. 5 kuasa 2 per 2. Okey. Saya dapat 725 per 6. Tolak 2 per 3 tambah 3 per 2. Tolak 13 per 6. So dapat jawapan terakhir. Okey, 356 per dengan 3. Itu sahaja jawapan kita. Itu sahaja kita punya jawapan. So ingat ada dua sahaja bentuk. Satu bentuk yang ada kurungan dan ada kuasa kat luar. Satu lagi bentuk tak ada benda tu. So cara nak buat pembezaan macam biasa. Yang ada sahaja yang kita kena fikir dua berhaluan, formula ataupun pergantian. Yang tu sahaja Okey, cikgu nak minta sangat janganlah keliru dua benda tu. Okey, boleh Okey. So next kita tengok pula. Ini yang cikgu nak terangkan. Iaitu untuk pengamiran tentu, kita boleh gabungkan. Kita boleh gabungkan dua kamiran yang berbeza. Yang berbeza limit ataupun had. Contoh dia macam soalan ni. 3, 2. Okay, nampak 3, 2, 9, 3. Nampak tak? Dia adalah dua limit yang berbeza, tapi kita boleh gabungkan dia. Sebab apa kita boleh gabungkan dia? Cikgu tunjuk dalam bentuk gambar rajah. Okay, cikgu tukar asap pen. Boring pakai pen sama. Okey, cikgu tunjukkan dalam bentuk gambar rajah. Okey, cuba bayangkan fx kita ni adalah satu lengkung lah. Satu lengkung. So cikgu letak satu lengkung. Okey. Sebab fx kan, jadi dia merupakan lengkung yang sama. Jangan duk kata cikgu, sebab apa ada satu graf dia. fx maksudnya lengkung dia sama. Lengkung dia sama iaitu lengkung fx. So ini adalah lengkung fx. So dekat lengkung ni dia akan ada nilai x, betul? Dia akan ada nilai x. So nilai x yang kita ada mestilah banyak lah kan. Kita start dengan kosong dekat sini. So mungkin dekat sini cikgu. Okey, mungkin dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh tak cukup. Dan cikgu buat kecil sikit lah. Cikgu buat ni sikit. Okey, cikgu start dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okey, cantik. Okey, cikgu buat 2, 4, 6, 8, 10. Okey, so kita tengok dulu yang bahagian pertama. Yang bahagian pertama adalah yang sini. Kita tengok dulu bahagian yang pertama, iaitu yang ni. Okey, so dia kata 3, 2. So sini 2. 3 lebih kurang dekat sini lah. Lebih kurang dekat sini. Cikgu tulis sikit. Sini 3. Lebih kurang 3. So itu yang pertama. Yang ni adalah yang sini. Okey. Yang seterusnya adalah 3, 9. 3, 9. So kita boleh cakap situ 3. 9 antara duduk dekat sini lah. Ini 9. Okey. So ini dia punya kawasan. Alright. So berdasarkan gambar rajah cikgu ni, cikgu boleh tak nak gabungkan daripada 2
terus kepada 9. Kalau kita nak gabungkan dia. Rasanya boleh tak kita nak gabungkan daripada nombor 2 ni, daripada sini ni, cikgu nak gabungkan sampai sini. Boleh tak? Tadi cikgu dah bahagikan kan? Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Ini bahagian yang pertama. Ini bahagian yang pertama dan ini bahagian yang kedua. Yang dia punya. Sekarang cikgu nak ambil daripada sini sampai sini. Boleh tak? Kalau tengok. Kalau kita fikir logik lah kan. Cuba bayang. Ini adalah luas. Boleh tak cikgu nak ambil luas dia macam ni terus. Cikgu ada 2 sekarang. 1, 2. Sekarang cikgu nak gabung daripada sini sampai habis terus. Jadi sebab itulah. Kalau dia punya lengkung dia adalah sama. Cikgu boleh gabungkan dia punya limit. Dengan syarat ada satu limit tu dia sama. Limit dia sama. Contoh dia macam dalam soalan kita ni, limit kita 3 dengan 3. So bila kita lukis balik, dia jadi macam ni lah kan. So kalau cikgu nak kirakan dia daripada sini, cikgu nak terus kira dia sampai sini, bolehlah, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. So cikgu boleh gabungkan dia. Jadi bila cikgu gabungkan, cikgu akan gabungkan macam ni sahaja. Tadi cikgu pilih salah satu kan. Sekarang bila dia dah gabung dah macam yang ni. Tak lawa pula. Okay, kalau dia dah gabung dah macam ni, dia akan jadi daripada limit 9 sampai limit 2 fx dx. Siap. Macam tu sajalah. Ini dia nak tunjuk basic. Maksudnya kita boleh gabungkan. Sebab kita boleh gabungkan dia disebabkan oleh gambar rajah yang cikgu tunjuk tu. Sebenarnya kita nak gabungkan nilai luas bawah graf kita. Sebab itulah kalau ada limit yang sama, so kita boleh gabungkan dia. Ini cikgu nak terang je lah. Cikgu nak terang. Sebab apa kita boleh gabung? Sebab apa kita boleh gabung? Sebabkan benda ni lah. Limit, ada satu limit yang sama, so kita boleh gabungkan dia. So benda ni lah yang berlaku. Tapi dalam exam, tak perlulah buat benda ni. Ini cikgu nak tunjuk. Sebab apa kita boleh gabungkan dia. Okay. So tengok pula yang ni. Yang ni tengok sini. So, dekat sini kita ada yang sama. 4, 4. Kemudian kita ada 6. 6. Lepas tu ada 12 kat sini. Okay. Sekarang cikgu tunjuk. Okay. Sekarang cikgu lukis. Untuk fahamkan kita. Cikgu lukis dulu. Okay. Ini panjang sikit . Ini panjang sikit. Okay. So, kita ada start daripada negatif 1. Okay. Start. Okay. Alright. So, kita bermula daripada negatif 1. Negatif 1 sampai 4. Kemudian cikgu ada 4 sampai 6. 6 sampai 12. Okay. Alright. Okay. Jadi sekarang, cikgu nak bagi tahu yang bahagian ni, yang ni dia punya bahagian adalah dekat sini. Yang ni bahagian dekat sini. Tapi, yang hujung sekali ni ada dia punya kesilapan dia. Ada kesilapan sedikit. Sebab apa? Limit akan sentiasa, okay, cikgu tunjuk tinggi ke rendah. Itu cara penulisan. Dia tak ada rendah ke tinggi. Dia sentiasa atas tinggi, bawah rendah. So, untuk soalan macam ni, nampak tak? Atas dia rendah, bawah dia tinggi. So, apa yang kita perlu buat? Kita akan tukarkan dia menjadi 12, 6. Tetapi, kita punya simbol ni akan berubah menjadi tambah. Dia akan berubah menjadi tambah. Dia akan berlawanan lah. Dia akan berlawanan. Dia akan berlawanan. Macam tu. So, kita punya ni akan jadi macam ni lah. Tambah. Situ akan jadi tambah. Dia akan jadi tambah. Kalau kita nak terbalikkan dia, dia akan jadi tolak. Maksudnya kalau nak dapatkan 6, 12, kita kena negatifkan dia. Kalau nak dapatkan 6, 12, kita akan terbalikkan dia lah. Dia akan jadi tolak. Okay. So, yang ni barulah dia punya kawasan. So, berdasarkan cikgu punya gambar rajah ni, nak cari daripada sini. Cikgu nak cari daripada sini sampai sini. So, cikgu boleh gabungkan dia lah. Cikgu bermula dengan yang paling kecil sekali, iaitu
negatif 1 sampailah 12 GX dx. So, itulah cara gabungan cikgu. So cikgu akan dapat negatif 1 sampai 12. Sebab itulah kita boleh gabungkan dia. Sebab sebenarnya kita nak cari luas tu dengan cara yang lebih mudah lah. Maksudnya dia bawah satu graf. Ini adalah graf GX. Kalau dia punya lengkung dia tak sama, kan? Kalau sini GX, FX tak boleh gabung lah. Sekarang sebabkan satu saja, so dia duduk dekat bawah satu lengkung. So kita boleh gabungkan dia daripada negatif 1 sampai ke 12. Cuba kena ingat, atas sesa tinggi, bawah sesa rendah lah. Kalau dia nak rendah tinggi, maksudnya terbalik, so kita akan buat negatif. Kalau dia negatif, kita akan jadi positif. Dia akan berlawanan. Okey. Boleh jadi sebab itulah kamiran tunggal ni, kamiran tertentu ni boleh digabungkan menjadi kamiran tunggal. Disebabkan oleh yang pertama cikgu abang tadi, dia punya lengkung kita merupakan lengkung yang sama. Fx. Kemudian yang kedua adalah dia kena ada limit yang sama. Satu limit yang sama. So cara dia adalah ada dua lah. Lengkung sama. Yang kedua adalah limit sama. Satu limit sama. Satu limit kena sama. Ada dua saja. Yang ni dengan yang ni. Okey. Boleh Alright, itu cara kita gabung lah. Sebab apa kita boleh gabung, cikgu tunjukkan lah. Berdasarkan lukisan graf cikgu tu. Sebab tu kita boleh gabungkan dia. Sebabkan oleh sebenarnya kita nak cari luas tu, kita nak cari luas yang lebih mudah lah daripada cari luas yang depan tu sikit, lepas tu nak cari yang belakang pula, tak payah. Sekarang kita terus boleh cari luas yang besar terus. Daripada kita cari yang ni dulu. Kemudian nak tambah pula yang ni. Tak mau. So terus cari besar terus. Sama juga yang ni. Daripada kita cari yang ni dulu, lepas tu tambah pula dengan yang tengah, tambah pula yang besar, lambat. So biar kita cari terus daripada sini sampai habis. Terus dapat terus luas yang keseluruhan. Macam tu. Okay, boleh Alright. Okay, so kita tengok pula. Ini contoh lah. Contoh. Apa bentuk soalan dia? Kita tengok soalan yang ni. Tengok soalan yang ni. Apa bentuk soalan dia? Okay. Soalan dia bagi tahu dah dekat kita. Dia diberi. Ada dua. Diberi. Okay. Diberi 64fx dx adalah 5 dan 12/4fx dx adalah negatif 3. Cari nilai 16/2. Okay. So, jadi, sini 6/4, sini 12/4. Kita nak 16. Macam silap je ni. Oh, bukan ni. Dia silap patut cikgu pelik. Tengok soalan ni atas Tengok soalan ni atas dia silap tu. Dia silap. Dia silap yang bawah tu. Yang bahasa Melayu dia tersilap. Bahasa Melayu tersilap. Okey. Kita tengok yang atas dia nak yang ni. 12/6. 12/6. Okey, 12/6. Okey. So, sekarang cara untuk tackle soalan macam ni, kita ada 12/6 fx dx. Okey, kita nak cari nilai dia. Okey. So, dekat soalan, dia bagi 12/4 dengan 6/4. Okey. Yang sama adalah 4 dekat bawah ni. 4. Okey, cikgu. 4 dengan 4. Okey. Dia kalau nak gabung, kalau nampak dekat sini, semua dia bersilang. Cikgu lupa nak abang. Dia bersilang. Nampak? Dia bersilang. Satu dekat atas, satu dekat bawah. Yang ni pun sama. Satu dekat atas, satu dekat bawah. Okay, nampak tak? Dia bersilang. Yang ni nampak tak? Yang ni duduk kat sini tak boleh kan? Satu cikgu tukar dia jadi 12/6. So, bila jadi 12/6, barulah dia boleh bersilang macam tu. Baru dia bersilang macam tu. Nampak tak? Dia bersilang. Satu atas, satu bawah. Dia tak boleh dua-dua atas ataupun dua-dua bawah. Jadi, untuk menyelesaikan soalan tu, kan? Kita nak gabungkan dia jadi 12/6, satu 6/4, satu lagi 12/4. So, secara logiknya, kita kena tukarkan dia menjadi macam ni.
12/4 fx dx tambah dengan 46fx dx. Bila dia dah macam ni, barulah kita boleh gabungkan dia. Jadi, macam aku cakap tadi, kalau dia terbalik, so kita akan kita akan terbalikkan dia punya nilai. So kalau 6/4 5, jadi kalau 4/6 dia akan jadi -5. So yang depan ni samalah -3. Tambah yang ni dia akan jadi -5. Macam tu. Dia akan terbalik. Dia akan berlawanan. Maksud cikgu dia akan berlawanan. Kalau 4/6 dia akan jadi -5. Kalau 6/4 dia akan jadi 5. Macam tu. Sebab kita nak gabungkan dia. Jadi dia kena bersilang. Jadi kalau tak bersilang, kita kena silangkan dia lah. Kita kena terbalikkan dia punya kedudukan. So sini kita akan dapat -8. Alright. So dapat -8. So ingat dah. Nak gabung, kita kena ada fungsi yang sama. Salah satu limit dia sama. Kemudian maaf cikgu lupa satu benda lagi. Iaitu kena bersilang lah. Satu atas, satu bawah ataupun bawah atas ke. Janji dia lebih kurang macam tu lah. Dia jangan dua-dua bawah ataupun dua-dua atas. Dia mesti bersilang. Okay, boleh Alright. Okay. So itu contoh dia lah. Okay. Sebab tu yang tadi yang ni cikgu terbalikkan dia. Lupa nak habaq tadi. Sebab cikgu terbalikkan dia sebab nak bagi dia bersilang lah. 6 dekat bawah. Dia 6 dekat atas tak boleh. So 6 kena duduk kat bawah. So boleh cikgu gabung. Kalau yang ni cikgu nak gabungkan dia. So satu kena atas, satu kena bawah. So 4, 6 tu cikgu bawahkan dia. Okay. Okay, boleh Alright. So next, kita tengok pula soalan seterusnya. Saya ni, Allah. Cikgu. Okay, yang ni pula. Okay, dengan menggunakan definisi kamiran sebagai sosongan pembezaan, cari nilai. Okay, yang ni lain Okay, yang ni lain sikit soalan dia. Kejap. Okay, tengok ini dulu. Okay, cikgu tunjuk ini dulu lah. Yang ni dulu. Yang ni dulu. Yang ni yang berkenaan dengan soalan pengamiran lah. Sekejap. Yang ni pun. Oh, ni soalan lain dah. Okay, teman. Cikgu ambil soalan yang ni dulu. Yang gabung-gabung dulu. Okay, cikgu ambil satu lagi soalan. Okay. So, cikgu ambil satu soalan lagi Soalan yang sama. Cikgu ingat soalan dia sama lagi. Open satu soalan je. Soalan ni penting juga sebab selalu masuk dalam exam Okay, dia bagi dekat kita 73 fx dx sama dengan 5 dan juga kejap ya. Oh, dah. Yang ni pun lain juga. Sana cikgu nak cari bentuk soalan yang lebih kurang sama. Okay, cikgu jumpa. Okay. Cikgu jumpa dah. Yang ni 73. Okay, dah. Okay, cikgu jumpa dah. Okay, soalan dia macam ni Okay. Okay, dia bagi kita 13. Mana cikgu? 31 fx dx sama dengan 4. Kemudian 53 fx dx sama dengan 3. Satu lagi 31 gx dx sama dengan 12. Alright, dia so cari ada 3. 13 fx dx B 31 fx tambah gx dx. Okay, C 51 fx dx. Okay, so kita tengok satu persatu. Okay, soalan yang pertama dia minta 13. Tadi dia bagi 31.
So bila dia minta 1, 3, jadi dia kena terbalik, dia kena berlawanan. Kalau 4, dia akan jadi negatif 4. Macam tu saja. Sebab yang dia bagi ni adalah 3, 1 dapat 4. Jadi kalau 1, 3, so berlawanan. Dapatlah negatif 4. Okey, yang ni pula. Okey, yang ni dia minta kat kita. Okey. Fx tambah Gx. Okey, so dekat sinilah yang cikgu terangkan pada awal kelas kita berdulu tu. Iaitu kita kena asingkan dia. So kita akan asingkan dia. Tambah. Sebab ni dah cikgu minta dulu tahu juga yang kita boleh pecahkan dia. Tapi waktu kita buat pengamiran yang biasa tak perlu pun. Tapi bila soalan macam ni lah yang kita kena apply kan dia. Sebab tu cikgu tunjuk pada awal kita dulu tu. Okey. Awal pembelajaran kita. So kita dapat 31fx adalah 4 tambah 31gx adalah 12. Macam tu. So dapatlah 16. Siap. Macam tu sahaja. Satu cikgu pernah bagi tahu dulu kan. Supaya kita biasa pecahkan dia. Okey. Yang terakhir pula, dia minta dekat kita 51. Okey. So cuba tengok dekat sini. Sini dia ada 3, sini pun ada 3. Dia dah bersilang siap-siap dah. So boleh gabungkan dia jadi 51, betul? So cikgu hanya perlu pecahkan dia menjadi 53fx dx tambah 13fx dx. Okey, betul? Cikgu pecahkan dia. 53 dengan 31. Okey. So 53 adalah 3 tambah dengan 31 adalah 4. So dapatlah jawapan 7. Selesai. So dapatlah soalan jawapan dia tu 7. Macam tu sahaja. Okey. So itu adalah dia punya aplikasi lah. Sebab apa kita boleh gabungkan dia, kita boleh pecahkan dia. So kalau dia terbalik jadi negatif, itu adalah beberapa aplikasi yang ada lah. So cikgu akan tunjukkan lagi nanti minggu esok. Alright. Esok cikgu akan tunjukkan lagi. Okay. So cikgu harap apa yang cikgu terangkan pada petang ini dapat sedikit membantulah. Belajar cara nak buat kamiran tentu dalam masa yang sama. Bagaimana nak gabungkan ataupun nak pecahkan sesuatu kamiran tentu. Sebab apa kita boleh pecahkan dia, sebab apa kita boleh gabungkan dia. Ini pun cikgu ada tunjuk kak. Okay. Alright, so cikgu rasa sampai sini dahulu kelas kita pada petang ini. Alright. Esok cikgu akan masuk ke bahagian macam aplikasi sikit lah. Soalan yang lebih susah sikit. Yang ni. Okay, yang kita akan tengok pada keesokan hari. Alright. So, sampai sini dulu. Kita jumpa lagi esok. Sekian, terima kasih. Macam biasa, kalau ada apa-apa soalan, boleh terus WhatsApp cikgu. Dan cikgu akan terjawab lah. Okay, insyaAllah. Okay. So, terima kasih. Jumpa lagi minggu hadapan. Alright. Boleh live meeting Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.